Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Apa khabar tuan-tuan, sidang penonton? Moga-moga kita dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bertemu lagi. Dan dalam siri kali ini kita akan bincangkan satu perkara yang penting yang berkait dengan kehidupan kita, yaitulah bagaimana kita mengangkat tangan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Iaitulah doa yang kita lakukan kadang-kadang selepas solat, kadang-kadang sebelum solat, dan juga di mana-mana waktu. Persoalannya, kenapakah doa kita ini kadang-kadang diterima oleh Allah, nampak kesannya, dan kadang-kadang seolah-olah tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini persoalan yang penting untuk kita pahami. Mari kita sama-sama bincangkan persoalan ini. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita nak membincangkan satu perkara yang berkait dengan senjata kita. Apakah senjata kita? Senjata kita ini sebagaimana kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'mini. Doa itu, permohonan kita, permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah senjata bagi seorang mukmin. Tetapi kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, dengan realiti kehidupan kita ada sedikit perbezaan, ada sedikit kontra. Macam mana kontranya? Kontranya ialah kerana Allah menyuruh kita berdoa, Allah Azza wa Jalla menyuruh kita meminta sesuatu hajat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran sendiri menyatakan bahawa doa yang kita minta itu akan dikabulkan, akan diterima, tidak akan ditolak. Allah Ta'ala akan menerima doa kita. Di mana tuan-tuan kenyataan ini? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berkatalah Tuhan kita kata apa? Ud'uni, mintalah kepada aku, berdoalah kepada aku, mohonlah satu-satu hajat kepada aku, kepada Allah Azza wa Jalla. Nescaya aku akan kabulkan bagi kamu. Jadi tuan-tuan, Allah menyuruh kita berdoa dan Allah berjanji untuk mengkabulkan doa kita. Ini kenyataan Allah Azza wa Jalla. Tetapi dalam realiti kehidupan kita berlaku beberapa kontra. Kita minta tak dapat-dapat. Dah 10 tahun dah minta kepada Allah berdoa, tapi tak makbul lagi. Dah berpuluh-puluh, beratus-ratus kali kita minta satu-satu hajat. Macam-macam lah kita minta. Contohnya nikmat-nikmat dunia yang kita minta. Akhirat tu lambat lagi. Benda-benda kat dunia ni kita minta, tetapi masih belum dikabulkan, masih belum nampak, masih belum zahir lagi tanda-tanda bahawa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah berjanji bahawa doa kita itu akan diterima. Justru itu tuan-tuan, kita dah faham bahawa doa itu senjata, doa itu adalah ibadah, dan Allah berjanji untuk menerima doa kita. Kenapakah persoalannya? Kenapakah ataupun apakah sebab-sebabnya doa kita ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Marilah kita sama-sama menyemak diri kita, sama-sama menilai balik sama ada permintaan kita itu boleh diterima oleh Allah ataupun permintaan itu tidak wajar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sinilah peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghuraikan kepada kita bahawa Allah menyuruh kita berdoa dan Allah berjanji menerima doa kita. Tetapi Nabi menghuraikan sebagaimana firman Allah, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, untuk kamu wahai Muhammad menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi dalam masalah doa, Allah berjanji doa diterima, tapi keterangannya, huraian lanjutnya telah dihuraikan, telah ditafsilkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang saya kasihi, ada beberapa perkara yang boleh menyebabkan doa kita ini tidak cukup syarat
dan akhirnya doa kita ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita lihat beberapa perkara yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Maksudnya, berdoalah kamu kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabati, hal keadaan kamu yakin dengan penerimaan doa daripada Allah Azza wa Jalla. Ini masalah hati kita, keyakinan kita. Kita minta kepada Allah, sama ada kita minta tu yakin Allah Ta'ala akan beri ataupun tidak kepada kita. Ini masalah iman kita tuan-tuan. Kita boleh zahir nampak kita berdoa, tapi dalam hati ini Allah Ta'ala yang tahu, Allah Ta'ala yang menilai. Kalau kita tidak yakin, dalam hadis maknanya doa kita tidak diterima, tak diterima. Jadi kita nak bina keyakinan. Macam mana kita nak bina keyakinan? Keyakinan ini kita kena bina dengan iman, dengan ibadah, dengan ilmu. Yakin sungguh-sungguh kepada kekuasaan Allah. Yakin kepada bahawa Allah akan menerima doa kita. Itu syarat yang pertama yang perlu ada. Syarat yang kedua tuan-tuan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan kepada kita, wa inna Allah Ta'ala la yaqbalu du'a min qalbin ghafilillahin. Iaitu sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima doa daripada hati yang alpa, daripada hati yang lalai. Masalah pertama tadi keyakinan kita. Masalah kedua, hati kita alpa, hati kita lalai bila mana kita minta kepada Allah. Subhanallah, Masya Allah. Kalau kita tengok dalam kehidupan kita, bagaimana masyarakat kita minta doa kepada Allah tuan-tuan. Ada yang minta doa, kalau kita tengok tangannya tu kadang-kadang macam malas nak minta doa. Tangan tu diletakkan di atas kepala lutut saja. Adabnya patutnya kita angkatlah. Lebih besar permintaan kita, kita angkat tangan kita lagi tinggi. Tetapi kadang-kadang letak tangan di atas kepala lutut saja. Bahkan kadang-kadang ketika mana berdoa, misalnya doa solat berjamaah, lepas sembahyang berjamaah, ataupun doa majlis-majlis yang tertentu, kita bersembang tuan-tuan. Bersembang, tanya khabar, apa khabar tuan-tuan. Tangan doa angkat doa ni, apa khabar, tanya kawan tu, macam mana keadaan anak sihat. Sedangkan kita doa aminkan doa. Tidak ada kesungguhan ketika berdoa kepada Allah. Maka keadaan ini menggambarkan bahawa doa kita itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dua syarat. Syarat yang pertama, keyakinan. Syarat yang kedua, hati kita mestilah tidak alpa, hati kita mestilah tidak lalai. Maka doa kita itu akan diterima. Syarat yang seterusnya kita akan bincangkan sebentar lagi. Jangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi membincangkan persoalan yang penting, doa, dan kenapakah doa kita ini ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Al-Quran, Allah dalam Al-Quran telah berjanji untuk menerima doa kita. Tetapi huraian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada beberapa sebab kenapa doa kita ini ditolak. Sebentar tadi saya menyatakan bahawa Allah tidak akan menerima doa daripada hati yang alpa, daripada hati yang lalai tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam senario masyarakat kita, hati mereka ini lalai. Contoh mudahlah, kalau kita buat kenduri tahlil arwah umpamanya, ya, tahlil arwah, ya. Ada makan-makan. Bila kita pergi ke majlis tersebut, biasanya buat lepas isyak tuan-tuan. Bila buat lepas isyak, Masya Allah, isyak pun dah lewat. Sementara nak tunggu berkumpulnya para jemaah, mungkin pukul 9 suku. Tahlil pula, kadang-kadang imam tu Masya Allah panjang tahlilnya. Doa pula panjang. Bila doa ni panjang, Allah, para makmum, para jemaah tak faham doa tu. Doa dalam bahasa Arab, tak faham satu. Bahasa Arab pula, panjang pula. Jadi akhirnya mereka tak boleh menghadirkan hati apa yang diminta, apa yang kita nak aminkan. Maka ketika itulah berlakulah senario-senario yang zahirnya tidak menggambarkan bahawa kita, hati kita ini bersungguh-sungguh minta kepada Allah.
Baik itu ada yang tangan letak atas kepala lutut sambil berbual-bual. Apalah tu imam ni baca doa panjang sangat. Nasi lauk ayam pun sudah sejuk, nasi lauk kambing pun dah sejuk dah lama dah nak basi dah. Jadi banyak keadaan-keadaan yang berlaku. Ini keadaan ini menggambarkan hati kita alpa, hati kita lalai. Maka berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa kita itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini syarat yang kedua perlu ada. Syarat yang ketiga ataupun keadaan yang ketiga yang menyebabkan doa kita ini ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah dalam kita menggunakan lafaz permintaan. Doa yang kita minta itu tidak menggambarkan kesungguhan kita, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah menyatakan, jangan kamu doa dengan lafaz begini. Jangan kamu doa dengan lafaz begini. Macam mana? Iaitu Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Ini doa yang baik ni, kita selalu baca. Ada sambungannya. Allahumma ghafirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku kalau kamu nak ampunkan. Kita meletakkan syarat. Kalau Tuhan nak ampun, ampunkanlah. Begitu juga Rasulullah kata jangan doa dengan lafaz Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika kamu ya Allah nak beri rahmat kepada aku. Lafaz ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya kalau kamu ya Allah tak nak mengampunkan aku peduli apa? Kalau kamu ya Allah tidak merahmati aku tak kisah. Kita ada sifat sombong, sikap takabur kepada Allah. Sepatutnya kita sebagai hamba mengharap sungguh, ya Allah ampunilah aku ya Allah, kalau kamu tak ampunkan aku ya Allah, macam sungguh-sungguh mengharapkan. Ya Allah rahmatilah, kalau kamu tak rahmati aku ya Allah, mengharapkan sungguh-sungguh. Bukan kita main begitu saja. Kalau kamu nak ampun ya Allah, ampunlah. Kalau tak mau ampun pun aku tak kisah. Yang ini tidak menggambarkan kesungguhan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tengok balik lafaz-lafaz doa-doa yang ada dalam Al-Quranul Karim, doa-doa yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun doa-doa yang masyhur yang dikarang oleh ulama-ulama dulu dan sebagainya. Doa-doa ini menggambarkan kesungguhan kita minta. Dalam Quran, kalau kita baca Quran, jumpa perkataan Rabbana tu, itu doalah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada api neraka. Tak ada di sana perkataan jika kamu nak pelihara kami, jika kamu nak bagi kami kebaikan, tidak ada. Ia menggambarkan kesungguhan kita, lafaz yang digunakan. Begitu juga Rabbana hablana, Rabbana kami beriman, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Kita bertawassul, ya Allah kami ini beriman kepada Rasul dan sebagainya, maka tetapkanlah, tuliskanlah kami bersama-sama dengan orang yang bersaksi. Lafaz yang kita gunakan itu mestilah menggambarkan kesungguhan. Oleh kerana itu tuan-tuan, ada masyarakat kita yang berdoa sebegini rupa. Dia doa, ya Allah, doa saya macam doa tu imam lah. Doa saya macam doa tu imam. Macam doa tu imam minta, macam itulah doa saya. Amin. Tak sungguh-sungguh. Ada juga berdoa, ya Allah, sembahyang maghrib ni, sembahyang maghrib, ya Allah doa saya macam doa sembahyang asar tadilah. Sembahyang isyak pula, ya Allah doa saya macam saya sembahyang asar, macam saya minta sembahyang maghrib tadilah. Dia cut terus dah doa tu, doa dia macam itulah. Kalau macam tu tak payah minta lah. Dan dia menggambarkan ketidaksungguhan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Lafaz yang kita nak gunakan tu mestilah menggambarkan kesungguhan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Apa lagi sebab-sebab yang menjadikan doa kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla? Ada beberapa perkara lagi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Rasulullah menyatakan kita tergesa-gesa apabila kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah itu tergesa-gesa tuan-tuan? Jangan ke mana-mana, kita sambung sebentar lagi.
Alhamdulillah tuan-tuan, kita bertemu lagi bagi membincangkan satu perkara. Kenapa doa kita ditolak? Dan sebentar tadi saya menyatakan bahawa antara sebab doa kita ini ditolak ialah kerana kita tergesa-gesa. Apakah maksud tergesa-gesa ini tuan-tuan? Adakah maksudnya kita minta terlalu cepat sangat? Tergesa-gesa ini sebenarnya telah dihuraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa seseorang kamu itu telah dikabulkan, diterima oleh Allah selagi mana dia belum tergesa-gesa. Apakah maksud tergesa-gesa? Dia menyatakan, qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Sesungguhnya aku telah berdoa kepada Allah tetapi Allah belum mengkabulkan doa aku lagi. Ia berlaku kepada kita tuan-tuan. Mungkin dah setahun kita minta kepada Allah tapi tak dapat lagi. Dah ratusan kali kita minta kepada Allah tapi belum dapat lagi. Jadi bila dah lama masa kita minta, dah banyak kali kita minta, akhirnya terpacul daripada mulut kita, aku dah lama dah minta tapi tak dapat lagi, Tuhan tak bagi lagi. Maka kita kena hati-hati tuan-tuan. Sebab kita, peranan kita minta, Allah yang akan memberi. Dan Allah menjanjikan bahawa Allah akan memberikan apa yang kita minta. Jadi jangan tergesa-gesa, iaitulah kita menyatakan, saya telah lama minta tetapi Tuhan belum mengkabulkan lagi. Kena hati-hati dengan lafaz begini. Tuan-tuan dan perempuan, sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Azza wa Jalla. Satu perkara lagi yang penting ialah bagaimana doa kita ini ditolak apabila kita telah menjaga adab-adabnya, kita telah berdoa bersungguh-sungguh, hati kita hadir, yakin kepada Allah, tetapi ada faktor luaran, satu faktor luaran yang boleh menghalang doa kita daripada diterima oleh Allah, iaitulah faktor rezeki kita. Makanan kita, makanan yang halal ataupun haram. Minuman kita, minuman yang halal ataupun haram. Rezeki yang kita dapat itu. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah seorang lelaki yang muddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit sungguh-sungguh, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa mat'amuhu min haram, makanannya daripada perkara yang haram. Wa mashrabuhu min haram, minumannya daripada sumber yang haram. Wa malbasuhu min haram, pakaiannya daripada rezeki yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Macam manakah doanya nak dikabulkan? Cuba semak diri kita tuan-tuan. Macam mana rezeki yang kita dapat? Sama ada halal ataupun haram ataupun tengah-tengah syubhah. Kalau haram, cepat-cepatlah kita tinggalkan. Kalau halal, alhamdulillah. Kalau syubhah, cuba bersihkan dia untuk menjadi lebih halal lagi, supaya doa kita lebih makbul, lebih diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu syarat yang kelima. Dan akhir sekali tuan-tuan, dalam memastikan doa kita ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla, kita hendaklah berdoa dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak mengandungi unsur-unsur dosa. Kadang-kadang kita minta, ya Allah bagilah kawan ni mati, ya Allah bagilah kawan ni sakit, ya Allah aku dengki sangat, iri hati sangat kepada kawan aku ni, naik pangkat cepat sangat, ya Allah bagilah dia aksiden. Kita minta kawan kita kena bala, kena musibah. Sedangkan benda yang kita minta itu benda yang tidak baik, tapi mungkin boleh berlaku. Tetapi sebenarnya doa itu tidak diterima oleh Allah, doa itu ditolak oleh Allah. Jadi kita nak kena minta benda-benda yang baik, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, ma min muslimin yad'u bi da'watin. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan satu doa, laisa fiha ithmun, tidak ada dalam isi doa itu dosa. Tidak boleh ada dosa, benda-benda yang maksiat, benda-benda yang tak elok. Itu syarat yang pertama, isi doa kita itu. Syarat yang kedua, isi doa kita itu mestilah bebas daripada wala qati'atu rahimin. Mestilah doa itu tidak mengandungi perkara-perkara, unsur-unsur yang membawa kepada putusnya tali silaturahim. Tali silaturahim sesama keluarga, ahli keluarga, tali silaturahim sesama jiran tetangga, tali silaturahim sesama umat Islam. Kadang-kadang kerana permusuhan kita, permusuhan lama dah, yang berkelahi datuk kita dulu, ini kita pula sama cucu berkelahi.
Yang berkelahi itu kadang-kadang kerana perbezaan pahaman-pahaman kita. Kerana perbezaan pahaman, sedangkan masih seagama, kita sanggup doa yang tak elok. Ya Allah, laknatilah kawan ni kerana dia berbeza pahaman dengan saya. Ini doa yang ada unsur dosa. Doa yang memutuskan tali persaudaraan Islam. Maka doa ini kata Allah ditolak. Jadi doa yang baik ialah doa yang isinya tidak ada dosa, tidak ada benda-benda yang membawa kepada putusnya tali silaturahim. Kalau doa kita macam tu, melainkan kata Rasulullah, illa a'tahu Allah iyyahu, melainkan Allah akan beri apa yang diminta oleh seseorang itu. Justru itu tuan-tuan, cuba semak, cuba perhatikan bagaimanakah kehidupan kita. Bagaimanakah rezeki yang kita makan, halal ataupun tidak. Bagaimanakah kesungguhan kita berdoa kepada Allah. Bagaimanakah isi doa kita itu, sama ada baik ataupun tidak baik, sama ada merapatkan tali silaturahim ataupun merenggangkan tali silaturahim. Bagaimanakah keadaan kita minta, tergesa-gesa ataupun tidak. Bagaimanakah keadaan doa kita itu, sama ada kita minta dengan hati yang hadir ataupun tidak. Kalau keadaan begini, tidak hadir hati, tergesa-gesa, mengandungi unsur-unsur dosa, doa kita itu ditolak oleh Allah. Tetapi kalau sebaliknya, hadir hati, ada kesungguhan, doa kita itu doa yang baik isinya, dan kita tidak tergesa-gesa, maka doa kita itu doa yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah kalau kita dapat melaksanakan 6 perkara yang telah dihuraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya tuan-tuan, sama-samalah kita berdoa dan sama-samalah kita menjaga adab-adab berdoa supaya kita benar-benar menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Moga-moga kita mendapat manfaat yang baik. Hingga kita bertemu lagi di lain siaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.